Ya, tuan-tuan, pada pagi ni, ya, kita nak bercerita tentang jumlah ismiyah. Ya, kita nak bercerita tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni apa? Jumlah ismiyah ialah jumlah yang dimulai dengan kalimah isim. Ini tuan-tuan dah pandai. Pakar dah. Tapi tuan-tuan, tengok saya. Apa yang kita nak kena buat setiap kali jumpa jumlah ismiyah, kita dah tahu, tuan-tuan dah pakar dah. Setiap kali jumpa jumlah ismiyah, kita kena cari subjek. Kita kena cari predikat. Ya, kita kena cari subjek, kita kena cari predikat. Yang ini pun kita dah tahu. Boleh? Pagi ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, subjek predikat ni dia ada beberapa jenis. Tengok dulu, ya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, subjek ni kita ada beberapa jenis subjek. Tengok saya. Kalau saya tahu tuan-tuan dah pandai, saya upkan lagi perbahasan dia. Boleh? Yang pertama, tuan-tuan akan jumpa subjek yang dimulai dengan kalimah inna. Ya. Yang pertama, tuan-tuan akan jumpa subjek yang dimulai dengan kalimah inna. Boleh? Kita dah belajar belum? Inna ni dah belajar. Dia adalah kalimah apa tuan? Dia adalah kalimah haraf taukid. Dan dia juga kalimah istimewa. Boleh? Apa fungsi inna selain daripada haraf taukid? Fungsi inna juga adalah membaris ataskan subjek, membaris depankan predikat. Boleh? Maka fungsi inna membaris ataskan subjek, membaris depankan predikat. Betul? Okey, lagi. Ini jenis yang pertama, subjek yang dimulai dengan kalimah inna. Yang kedua, kita ada subjek yang dimulai dengan kalimah kana. Kana pun kita dah belajar. Dia juga kalimah istimewa. Ya, dia juga kalimah yang istimewa. Dan kita dah tahu kana apa fungsi dia? Kana fungsinya membaris depankan subjek, membaris ataskan predikat. Ya. Jadi jumpa je kana, automatik subjek akan dibaca baris depan, ya, predikat akan dibaca dengan baris atas. Boleh? Ini yang kedua. Yang ketiga, ada subjek yang mana subjek tersebut tidak dimulai dengan inna, tidak dimulai dengan kana. Kalau subjek tak dimulai dengan inna, tak dimulai dengan kana, waktu itu tuan-tuan subjek kita baca baris depan, predikat pun kita baca dengan baris depan. Tulis dekat ruangan komen tuan. Ya? Setakat ni. Okey ke tak okey? Ya, setakat ni tuan. Okey ke tak okey tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Okey ke tak okey? Ada subjek yang akan dimulai dengan kalimah inna. Ya, maka waktu itu subjek baca baris atas, predikat baca baris depan. Kemudian, ya, ada masa-masanya tuan-tuan subjek itu dimulai dengan kalimah kana. Waktu itu subjek baca baris depan, predikat baris atas. Tapi kalau subjek tak dimulai dengan inna, tak dimulai dengan kana, waktu itu dua-dua baca baris depan. Tengok saya tuan. Selepas tuan-tuan tamat belajar dengan saya, ya, tuan-tuan nak sambung. Ya, tak kisahlah tuan-tuan nak sambung dengan kafar balik ke. Ustaz, kami nak cari guru lain. Silalah. Yang penting saya menggalakkan tuan-tuan sambung. Jangan terhenti dekat setakat ni tuan. Ya. Jangan terhenti dekat setakat sini. Kan kita belajar silat pun setakat buah asas ni tuan-tuan, dia tak memadai. Dia mestilah kena di-upgradekan, naik ke kelas sparring ke dan sebagainya kan. Ni tuan-tuan belajar ni asas. Nanti tuan-tuan, kalau tuan-tuan sambung ke peringkat yang lebih atas daripada asas hari ni, tuan-tuan akan tahu, ya, subjek yang dimulai dengan inna
namanya adalah isim inna. Kalimah subjek yang dimulai dengan inna, maka subjek itu namanya adalah isim inna. Dan predikatnya tuan-tuan, dia akan, predikat tersebut akan dinamakan sebagai khabar inna. Tuan-tuan, kalau sambung ke peringkat yang lebih atas, inilah istilah. Kalau subjek itu dimulai dengan inna, maka subjek itu namanya adalah isim inna. Predikatnya namanya adalah khabar inna. Kalaulah subjek itu dimulai dengan kalimah kana, maka subjek tersebut kita akan namakan dia sebagai isim kana, dan predikatnya kita akan sebut sebagai khabar kana. Khabar kana. Boleh? Yang ketiga, kalaulah subjeknya tak dimulai dengan inna, tak dimulai dengan kana, maka subjek tersebut tuan-tuan namanya adalah mubtada. Predikatnya kita sebut sebagai khabar. Saya yakin tuan-tuan pernah jumpa dalam nota. Mubtada, khabar. Okey, tengok saya tuan. Nanti kalau tuan-tuan sambung, ini pesanan daripada saya. Nanti kalau tuan-tuan sambung ke peringkat yang lebih tinggi, kan? Ini asas. Tuan-tuan akan jumpa istilah isim inna, khabar inna, isim kana, khabar kana, mubtada, khabar. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, isim inna ke, isim kana ke, mubtada ke, semua ini adalah subjek. Itu je. Tak kiralah dia isim inna ke, isim kana ke, mubtada ke, itu semua sebenarnya subjek, tuan. Ini hanya sekadar istilah. Waktu kelas saya tak nak tuan-tuan pening dengan istilah. Sama macam ni. Tuan-tuan jumpa istilah khabar inna, khabar kana, khabar ni semua sebenarnya predikat. Itu saja. Cuma kelas saya tak nak guna istilah. Tak nak guna istilah ni. Tuan-tuan bayangkan. Dalam kelas saya, tuan-tuan tahu ni semua subjek. Ini semua predikat. Kalau kita guna istilah, dekat sini saja tuan-tuan dah kena, tuan-tuan dah pening sebab ada 6 istilah yang berlainan. Isim inna, khabar inna. Isim kana, khabar kana. Mubtada, khabar. Tulis dekat ruangan komen. Faham tak tujuan saya ni tuan? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, untuk isim ni, isim inna ke, isim kana ke, mubtada ke, sebenarnya dia adalah subjek. Sebenarnya mereka semua ni adalah subjek. Itu je. Cuma istilah tu yang menampakkan dia banyak. Khabar inna ke, khabar kana ke, khabar ke, sebenarnya semua ni adalah predikat. Predikat tuan. Pergilah kok mana pun, mereka ni semua predikat. Itu je. Itu saja tuan. Lepas tu kelas saya tak menekankan istilah bahasa Arab. Tetapi kalau tuan-tuan nak pergi peringkat lebih tinggi, tuan-tuan akan jumpa istilah ni. Waktu tuan-tuan jumpa, jangan gelabah. Ingat pesanan saya. Macam nak pisah dah kan. Pesanan saya, apa pun nama dia, semua ni subjek. Itu je. Oh, ni subjek. Jumpa istilah khabar kana. Oh, ni predikat. Itu je tuan. Boleh? Itu saja. Terbaik. Mumtaz. Mumtaz. Itu yang pertama tuan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Bermakna tuan-tuan pegang. Lepas ni tuan-tuan sambung ke peringkat yang lebih tinggi. Kan? Jangan stay dekat asas tuan. Bergeraklah. Carilah mana-mana pun. Yang penting sambung. Tuan-tuan akan jumpa istilah ni. Tuan-tuan jumpa je. Jangan takut. Ingat. Mereka semua ni adalah subjek dan predikat. Itu sahaja. Okey? Semua kata faham. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan lagi. Tengok lagi tuan. Tengok lagi tuan. Tuan-tuan kalau jumpa jumlah ismi, tuan-tuan kalau jumpa subjek yang dimulai dengan inna ke, sama ada subjek itu dimulai dengan kana ke, ataupun tak dimulai dengan isim, tak dimulai dengan inna. Dia tak dimulai dengan inna, tak dimulai dengan kana. Senang kata dimulai dengan isim ke,
Selepas ni tuan-tuan, tuan-tuan jumpa je ayat ataupun jumlah yang dimulai dengan inna, dimulai dengan kana, dimulai dengan kalimah isim. Sebenarnya tuan-tuan, kesemua ini adalah jumlah ismiyah. Ya? Tuan-tuan jumpa je jumlah sama ada mula dengan inna, mula dengan kana, mula dengan isim, kesemua ni tuan-tuan sebenarnya adalah jumlah ismiyah. Tulis dekat ruangan komen. Nampak ke tak nampak tuan? Hari ni saya dah mula membuat kesimpulan daripada selama ni kita belajar kan. Hari ni rupanya saya simpulkan. Inna, kana, isim. Jumlah yang dimulai dengan salah satu kalimah ini, kesemua itu jumlah ismiyah. Maka kalau tuan-tuan jumpa ayat yang dimulai dengan kana, tuan-tuan jangan takut. Itu adalah jumlah ismiyah. Buat macam biasa. Cari subjek, cari predikat. Tuan-tuan jumpa jumlah dimulai dengan inna, jangan terfikir-fikir. Itu jumlah ismiyah. Cari subjek, cari predikat. Itu je tuan-tuan. Itu sahaja tuan-tuan. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Okey, terbaik. Saya bagi latihan. Ya. Saya bagi latihan tuan. Ni latihan ni untuk lagi tuan-tuan nampak jelas. Inna Muhammad Zaki. Ya. Zaki ni apa? Pandai. Ya, Zaki ni pandai. Kemudian, ya, yang kedua, kana Muhammad Zaki. Dan yang ketiga, Muhammad Zaki. Sekarang ni tuan-tuan, ya. Saya nak tuan-tuan bagikan barisnya. Inna Muhammad da ke du ke di. Zaki ya ke yu ke yi. Kan? Samalah. Kana Muhammad da ke du ke di. Zaki ya ke yu ke yi. Yang ketiga Muhammad da ke du ke di. Zaki ya ke yu ke yi. Macam muzik lah tuan. Tulis tuan. Tulis sekaligus jawapan dekat ruangan komen. Tulis sekaligus jawapan dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Sekaligus jawapannya tuan-tuan. Sila tuan. Jangan lambat-lambat tuan. Kita ada 15 minit lagi. Ya. Kalau boleh percepatkan sedikit tuan. Ni dah belajar ni, bukan belum belajar, kan? Tak perlu tuan-tuan nak fikir panjang-panjang, dah belajar. Sekarang ni tuan-tuan bagikan baris je. Bagikan sahaja baris. Ya. Cepat tuan. Cepat tuan. Ya. Okey. Atas, depan, depan, atas, depan, depan. Bagikan baris betul-betul kalimah dia. Ya. Ni kita dah nak pergi ke advance ni. Kalau boleh bagikan Muhammad du ke da ke di. Macam tu. Muhammad di contohnya. Jangan tulis atas depan, atas depan, atas depan. Ya. Sila tuan. Cepat tuan. Buat yang lain, yang buang masa. Ya. Ingat, inna kan ada a-u, kana u-a. Kalau tak ada inna, tak ada kana u-u. Kan ada rumus itu.
Ya, jangan lambat sangat tuan. Jangan lambat sangat tuan. Ya, cepatkan sedikit type tu. Okay, Puan Nuraini nombor 1, Muhammadah tu nama Zakiyah tu salah. Ingat, inna kan A-U. Okey, Puan Syarifah Nuraini betul, terbaik. Soal lagi. Cepat tuan. Cepat tuan. Ya. Masa mencemburi kita tuan. Okey, terbaik. Tengok tuan. Ya, jawapan ni saya tahu tuan-tuan akan bagi jawapan yang betul. Inna apa dia? A-U kan? Inna Muhammada Zakiyu. Boleh? Kalau kana U-A. Betul? In kana Muhammadu Zakiyah. Tak ada inna, tak ada kana. Muhammadu Zakiyu. Ya, Muhammadu Zakiyu. Baik. Tengok saya tuan. Hari ini saya nak bagi tahu tuan-tuan. Ini jawapannya betul. Tapi tak tepat. Aduh, pula dah ustaz ni. Kan? Selama ni jawab macam ni betul je. Hari ni ustaz kata tak tepat pula. Saya ulang balik tuan. Jawapan yang ada ni betul. Tapi tak tepat. Boleh. Jadi saya nak masuk tuan-tuan pada tajuk perbahasan kita, tajuk yang baru, ya. Iaitulah kita nak cerita sedikit